Assalamualaikum saya ucapkan kepada Puan Nur Haslimah selaku pensyarah MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban. Saya Nurul Masyita dan dua orang ahli yang lain yaitu Owen dan juga Syazwan akan membentangkan tentang Perjanjian Inggris Belanda terhadap alam Melayu. Istilah Perjanjian Inggris Belanda 1814 yang juga dikenali sebagai Convention London adalah suatu perjanjian yang ditandatangani oleh United Kingdom dan Belanda pada 13 Ogos 1814. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Robert Stewart dan Viscount Castlereagh bagi pihak British dan diplomat Hendrik Vogel ataupun Henry Vogel bagi pihak Belanda. Perjanjian ini memulihkan sebagian besar wilayah di Tanah Melayu yang telah dirampas oleh Britain dalam Perang Napoleon, tetapi mengesahkan pemilikan British ke atas koloni Cape di hujung selatan Afrika serta sebahagian daripada Amerika Selatan. Perjanjian itu mengembalikan hak milik kolonial Belanda seperti yang berlaku pada 1 Januari 1803. Sebelum meletusnya Perang Napoleon di Amerika, Afrika dan Asia kecuali Tanjung Harapan dan penempatan Amerika Selatan di Demerara, Cuba, dan Berbice di mana Belanda mengekalkan hak perdagangan. Di samping itu, British menyerahkan Pulau Bangka dan dari Pulau Sementara sebagai pertukaran untuk penempatan Cochin di India dan tanggungannya di pantai Malabar. Belanda juga menyerahkan daerah Benagor yang terletak berhampiran dengan Kalkuta sebagai pertukaran dengan bayaran tahunan. Perjanjian itu juga mencatatkan pengisytiharan 15 Jun 1814 oleh Belanda bahwa kapal untuk perdagangan hamba tidak lagi dibenarkan di pelabuhan British. Sekatan itu akan diperluaskan kepada larangan penglibatan dalam perdagangan hamba oleh warga Belanda. Britain juga bersetuju untuk membayar 1 juta pound sterling kepada Sweden untuk menyelesaikan tuntutan ke Pulau Caribbean Guadeloupe. British dan Belanda juga bersetuju untuk membelanjakan 2 juta pound sterling kepada seorang untuk menambah baik pertahanan negara rendah. Lebih banyak dana sehingga 3 juta pound sterling disebut untuk penyelesaian terakhir dan memuaskan negara-negara rendah dalam kesatuan dengan Belanda. Pertikaian yang timbul daripada perjanjian itu adalah subjek utama bagi Perjanjian Inggris Belanda 1824. 1824 ini dikenali sebagai salah satu persetiaan London. Selain itu, Perjanjian Inggris Belanda 1824 ini juga turut dikenali sebagai Treaty London 1824 atau Perjanjian London 1824. Perjanjian ini telah ditandatangani pada 17 Mac 1824 di London yang diwakili oleh George Canning bagi mewakili pihak British dan Charles W. Wim bagi merupakan wakil bagi pihak Belanda. Tujuan perjanjian ini dibuat adalah untuk menamatkan pergeseran dan hubungan tegang yang berterusan bagi menyelesaikan masalah persaingan antara mereka yang berkaitan dengan soal Singapura. Pada akhirnya, British dan Belanda bersetuju untuk menamatkan persaingan dan pergeseran antara mereka demi kepentingan politik dan ekonomi masing-masing di Kepulauan Melayu dengan menandatangani Perjanjian London 1824. Tambahan pula, British dan Belanda mendapati ketegangan di antara mereka tidak memberikan sebarang faedah, malah merugikan mereka. Namun bagaimanapun, Perjanjian Inggris Belanda 1824 ini dilakukan tanpa merujuk kepada Raja-Raja Melayu jelas memberikan kesan kepada negara Malaysia. Hal ini bermakna perkembangan kuasa, politik dan ekonomi dapat dilihat sebaik saja temeterainya perjanjian ini dalam masa yang singkat. Lantaran itu, terdapat berbagai perkara yang berlaku dalam perkembangan negara Melayu sebelum 1850. Oleh itu, memang tidak dapat dinafikan lagi melalui Perjanjian Inggris Belanda 1824 ini, terdapat berbagai kesan yang berlaku sama ada dalam aspek politik maupun ekonomi terhadap perkembangan negara Malaysia. Pembahagian Kepulauan Melayu kepada dua lingkungan pengaruh merupakan kesan daripada Perjanjian Inggris Belanda 1824. Bagi pendapat saya, pembahagian kawasan yang dibuat ini adalah untuk menamatkan masalah perubatan kuasa antara British dan Belanda. Apabila masalah ini dapat diselesaikan, maka politik di Malaysia akan berada dalam keadaan stabil dan secara tidak langsung akan meyakinkan pihak pelabur atau pemodal untuk melabur di Malaysia, dan seterusnya akan berlaku perkembangan ekonomi. Sememangnya, Perang Napoleon asas kepada Perjanjian Inggris Belanda 1824. Setelah tamatnya perang,
Belanda kembali semula ke Asia Tenggara dan mendapati British menjalankan aktiviti perdagangan di Betawi tanpa kebenaran Belanda. Betawi sebenarnya merupakan tanah jajahan Belanda dan keadaan ini telah menimbulkan keadaan kurang senang Belanda dengan penempatan British di Betawi. Bagi pendapat saya, Belanda merisaukan penempatan British di Betawi karena Belanda takut kedudukan atau pengaruh Belanda tergugat. Selain itu, pihak Syarikat India Timur Inggris (SSTI) di London juga berang dengan tindakan Stamford Raffles yang menjalankan aktiviti perdagangan di Singapura tanpa persetujuan mereka. Akhirnya, bagi menjaga hubungan baik British dan Belanda di Eropa, di samping mau memelihara kepentingan masing-masing di timur, mereka bersetuju menjalankan rundingan dengan menandatangani Perjanjian Inggris-Belanda 1824. Perjanjian ini telah membawa kesan yang amat ketara sehingga menyebabkan gugusan Melayu dipisahkan kepada dua kawasan di bawah pengaruh British dan Belanda. Hal ini jelas menunjukkan pembahagian kawasan tersebut mengikut syarat yang telah dipersetujui, yaitu Belanda menyerahkan Melaka dan kawasan taklukannya serta Logi di India kepada British, manakala British mengundurkan diri dari Hindia Timur dan menyerahkan Sumatera dan Bengkahulu. Perjanjian ini jelas menunjukkan titik permulaan pembentukan entiti geopolitik baru yang dikenali sebagai Tanah Melayu. Tegasnya, Tanah Melayu secara keseluruhan telah menjadi hak milik British, dan dengan ini membolehkan British dengan mudahnya menyebarkan pengaruh mereka di Tanah Melayu tanpa sebarang penentangan daripada kuasa barat lain. Setelah terainya Perjanjian Inggris-Belanda 1824, maka Empire Johor Riau juga turut menerima kesannya, karena sebahagian wilayahnya terletak di dalam pengaruh Belanda dan sebagian lagi terletak pada British. Empire Johor runtuh karena pembagian dua kawasan pengaruh itu, Singapura dan Tanah Besar Johor serta Pahang yang berada di bawah kawalan British, dan Riau Lingga pula jatuh ke bawah pengaruh Belanda. Hal ini bermakna perjanjian ini telah berjaya menyelesaikan masalah perubatan takhta Johor antara Sultan Husin dan Sultan Abdul Rahman. Hal ini jelas terbukti apabila Sultan Husin diiktiraf menjadi sultan yang sah di Tanah Besar Johor dan Sultan Abdul Rahman menjadi sultan di Kepulauan Riau Lingga. Hal ini sekaligus memberi kesempatan kepada Bendahara Ali di Pahang untuk membebaskan diri dari kekuasaan Johor. Pada tahun 1853, Bendahara Ali telah mengisytiharkan kemerdekaan Pahang dan Empire Johor dikatakan runtuh sejak saat itu. Perkembangan politik terus memecahkan Empire Johor yang diperintah oleh Sultan Husain karena Baginda tidak mempunyai kuasa yang kuat ke atas wilayahnya. Selepas kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1877, putus Zuriat Bendahara sebagai pemerintah Johor. Akhirnya kuasa politik Johor terus beralih ke tangan keluarga Temenggung. Hal ini jelas apabila Temenggung Ibrahim berjaya meletakkan asas yang kukuh dan akhirnya berjaya mengasas sebuah kesultanan baru. Maharaja Abu Bakar terus memantapkan lagi kedudukan dan mulai menggunakan gelaran sultan pada tahun 1885. Perkembangan politik Inggris telah berlaku di Sarawak, walaupun syarat-syarat Perjanjian Inggris-Belanda 1824 adalah samar-samar mengenai lingkungan pengaruh Inggris dan Belanda di Borneo. Hal ini bermakna syarat perjanjian tersebut tidak dinyatakan dengan jelas kawasan pengaruh kuasa Eropa sama ada di bawah pengaruh British ataupun Belanda. Sebenarnya, sebelum tahun 1841, kawasan-kawasan Eropa ini dikatakan tidak menunjukkan minat terhadap Borneo Utara, dan alasannya adalah karena Borneo Utara tidak berfaedah dari segi perdagangan. Seterusnya, pada tahun 1839, James Brooke pernah datang ke Sarawak dengan tujuan berjumpa dengan Pangeran Muda Hashim dan mengantar hadiah kepada yang disuruh oleh Gubernur Singapura dan ahli perniagaan Singapura. Mereka dikatakan mempunyai hubungan persahabatan yang baik, dan setahun kemudian James Brooke datang semula ke Sarawak karena
Pangeran Muda Hashim menjemputnya datang kembali ke Sarawak. Apabila James Rock datang ke Sarawak, beliau mendapati keadaan Sarawak berada dalam keadaan kucar-kacir karena pemberontakan orang-orang Dayak yang menentang pemerintahan Pangeran Muda Hashim. Hal ini menyebabkan Pangeran Muda Hashim meminta bantuan daripada James Brooke untuk mengamankan Sarawak, dan ternyata pemberontakan tersebut berjaya dihapuskan oleh James Brooke. Seperti yang telah dijanjikan oleh Pangeran Muda Hashim, James Brooke dilantik menjadi Raja Sarawak pada 24 September 1841. Dengan ini Brooke telah berjaya mengukuhkan kuasanya dan meluaskan pengaruhnya di Sarawak. Jelas-jelas lepas James Brooke dilantik menjadi Raja Sarawak dan mendapat pengiktirafan daripada Sultan Brunei, maka politik di Sarawak terus berkembang. Pembubahan Negeri-Negeri Selat (NNS) merupakan kesan daripada Perjanjian Inggris-Belanda 1824. NNS ini terdiri daripada Melaka, Singapura, dan Pulau Pinang, dan disatukan di bawah satu pentadbiran oleh Kerajaan British. Sebenarnya, penubuhan NNS ini merupakan dasar British yang mau menyeragamkan pentadbiran supaya corak pentadbiran yang seragam dapat mewujudkan pentadbiran yang lebih sistematik. Hal ini secara tidak langsung membawa kepada perkembangan politik di Malaysia. Hal ini jelas menunjukkan pentadbiran NNS diketuai oleh gubernur, dan setiap negeri dilantik seorang residen konsuler untuk membantu gubernur menjalankan pentadbiran. Sememangnya NNS ini ditakwir di bawah satu pemerintahan politik yang seragam bagi memudahkan gubernur untuk mengawal pentadbiran dengan lancar. Melalui penubuhan NNS ini juga, kuasa politik dasar dan undang-undang dapat diselaraskan. Buktinya, sekitar 1830, sistem mahkamah yang teratur dibenarkan di NNS dan dikenali Mahkamah Rekode. Mahkamah ini telah diberi kuasa laut dan mentadbir berdasarkan kanun Piala India. Seterusnya, Pulau Pinang dan Singapura lebih strategik berbanding Melaka. Melaka dikatakan kurang penting karena pelabuhan yang cetek dan tidak sesuai untuk aktiviti pelabuhan. Pada tahun 1832, Pulau Pinang dikatakan kurang maju menyebabkan pusat pentadbiran dipindahkan ke Singapura. Perpindahan pusat pentadbiran ini disebabkan Singapura telah menjadi sebuah pelabuhan yang pesat pada ketika itu dan kekal sehingga 1867. Tegasnya, penubuhan NNS merupakan satu titik tolak perkembangan kuasa politik Malaysia. Hasil tementerai Perjanjian Inggris-Belanda 1824. Seterusnya ialah ekonomi. Perkembangan ekonomi negeri-negeri Selat. Kesan daripada perjanjian tersebut telah membawa kepada perkembangan ekonomi di negeri-negeri Selat. Pelabuhan Singapura telah menjadi pelabuhan yang tersebut dirinya keran pemisahannya dengan Johor. Singapura ditadbir sepenuhnya oleh Inggris selepas mendapat kebenaran daripada perjanjian tersebut. Singapura telah menjadi pelabuhan interport dan maju dari segi ekonomi dan pengangkutannya. Kemajuan pesat ini memberikan keuntungan kepada pihak Inggris dan secara tidak langsung kepada masyarakat tempatan juga. Contohnya, BJT merupakan kegiatan yang paling penting sekali di bawah kategori negeri-negeri Selat, diekspor dari semenanjung ke bahagian dunia melalui Selat Melaka, yaitu Singapura dan Melaka. Negara China dan Great Britain merupakan pengimport utama biji timah dari Singapura. Kuantiti yang diekspor ke negara China berjumlah $117,386 daripada Spanyol, $101,204 daripada Great Britain. Tahun 1835 dan 1836, Singapura import 4.616 pikul biji timah secara langsung dari Melaka. Dalam pertengahan tahun 1830-an, semenanjung membekalkan kira-kira 15.000 pikul biji timah kepada Singapura. Pada hakikatnya, perdagangan Singapura sangat penting dan bergantung kepada kedua-dua negeri tersebut, di samping pengangkutan jalan laut yang baik serta laluan Selat Melaka yang strategik menjadi ekonomi di negeri-negeri Selat terus berkembang. Tegasnya, perjanjian ini memberikan kesan kepada perkembangan ekonomi, khususnya kepada ekonomi negeri-negeri Selat. Kepesatan perkembangan perdagangan. Perjanjian Inggris-Belanda telah memberi kesan kepada kepesatan perdagangan. Contohnya dapat dilihat di Singapura selepas termeterainya perjanjian ini. Pelabuhan Singapura dilihat sebagai sebuah pasar atau pelabuhan interport yang semakin berkembang. Syarat-syarat perdagangan dalam perjanjian ini telah menyebabkan berlakunya kepesatan perdagangan di Singapura dan British dapat
dapat meluaskan pengaruh di kawasan masing-masing tanpa gangguan seperti sebelumnya. Belanda juga telah menghapuskan dasar monopoli perdagangannya di Kepulauan Melayu. Pelabuhan Singapura berkembang menjelang tahun 1830-an. Contohnya, impor dari pantai timur Semenanjung adalah sangat besar. Buktinya, nilai serbuk emas yang dibawa dengan kapal pada tahun 1835 dan 1836 berjumlah $143.440, manakala di pantai barat berjumlah $12.000. Contoh negeri pantai timur ialah Pahang mengeluarkan serbuk yang mempunyai pasaran yang tinggi, yaitu sebanyak 28 ringgit Spanyol sebangkai. Perdagangan utama dari pantai barat ialah dari daerah pedalaman Melaka dan Johor. Rata impor dari pantai timur Semenanjung saja lebih daripada $300.000 setiap tahun, dan begitu juga dengan jumlah ekspornya. Jumlah peningkatan perdagangan Singapura pada tahun 1831 ialah 5 juta. Pada 1824 meningkat menjadi 11 juta, dan pada tahun 1833 terus meningkat menjadi 18 juta. Kemajuan Singapura juga mempengaruhi perkembangan perdagangan di Johor dan Pulau Pinang. Johor menjadi pengekspor gambir, lada, balat, dan getah perca terpenting ke London, manakala Pulau Pinang menjadi pelabuhan ekspor dan impor terpenting. Jadi, perkembangan pesat dalam sektor perdagangan di Malaysia merupakan kesan perjanjian. Tukang duit ekonomi. Selepas perjanjian ini, sistem ekonomi yang wujud di Malaysia terbagi kepada dua, yaitu ekonomi secara diri dan ekonomi komersial. Hal ini bermakna ekonomi secara diri tetap diusahakan oleh orang Melayu khususnya, dan ekonomi komersial diusahakan oleh orang luar. Orang Cina dan Eropa banyak menanam modal dan bawa masuk teknologi mereka khususnya dalam perlombongan biji timah, sehingga mendorong kepada pengeluaran secara besar-besaran. Contohnya pada tahun 1830, pengeluaran adalah sebanyak 7.000 pikul di Sungai Ujong. Selain itu, para pemodal Eropa dan Cina ini juga banyak menanam modal mereka dalam tanaman komersial seperti gambir dan lada hitam. Contohnya pada 1840, penanaman gambir dan lada hitam menjadi penanaman terpenting di Singapura, yang menunjukkan bahwa sebanyak 1.000 pikul gambir dan 15.000 pikul lada hitam telah dikeluarkan di Singapura. Perkembangan penanaman tebu pula dapat dilihat apabila sebanyak 11 buah ladang tebu telah dibuka dan kebaikannya dimiliki oleh orang Cina, sementara kilang-kilang gula telah dibuka dan diusahakan oleh pemodal-pemodal Eropa. Kemasukan imigran Cina khususnya ke Malaysia mendorong penambahan buruh dan pengeluaran hasil dapat ditingkatkan. Hal ini menyebabkan sistem Kangcu diperkenalkan pada 1844 supaya tidak berlaku huru hara seperti di Perak, dan aktiviti ekonomi dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Kesimpulan perjanjian Inggris-Belanda memberi impak yang cukup besar dan bermakna terhadap perkembangan kuasa politik dan ekonomi Malaysia. Perkembangan kuasa politik dan ekonomi dikaitkan dengan usaha penjajah untuk menguasai kepentingan ekonomi dan politik di Malaysia. Hal ini jelas menunjukkan pengarah kolonialisme kerana perjanjian ini dimeterai tanpa merujuk kepada raja-raja Melayu. Selain itu, dua kuasa berpakat membahagikan pengaruh masing-masing di Malaysia dan tiada lagi unsur persahabatan. Setiap perkara yang berlaku selepas perjanjian ini menjadi titik tolak kepada pembentukan negara moden tanah Melayu yang kemudiannya di Malaysia dan Indonesia.